Sambung kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, diterjemahkan oleh Syekh Dr. Al-Qatani dalam bahasa Jawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi bi barakatihi ila bidin qad. Muka surat 80 Dan jikalau engkau serahkan situ dan jikalau engkau serahkan pekerjaan engkau kepada Allah Ta'ala dan kau pohonkan akan dia, maka dipilih bagimu barang yang baik ia baginya. Ni kita masih lagi bahas tajuk tafwid, iaitu bila mana kita nak menyerahkan urusan kita ni kepada Allah. Urusan yang macam mana nak diserahkan? Adakah kita buat benda ni serah pada Allah, ataupun bagaimana? Dia bahas kepada kita, ya, nak menyerah diri pada Allah ni, tengok benda dia, tengok benda tu apa dia. Jikalau kau serahkan pekerjaan kau kepada Allah Ta'ala dan kau pohonkan akan dia, maka dipilih bagimu barang yang baik. Minta Tuhan dapatkah kita benda yang baik, maka biar Allah yang menentukan. Jangan kita yang menggunakan fikiran kita. Setelah kita buat satu benda, maka biar Allah yang pilih. Dan ia baginya, baik ia baginya. Tiada berdapat kau melainkan kebajikan. Kalau kita serah kepada Allah dalam urusan kita apa-apa pun, benda yang kita tidak tahu, maka Allah sudah pasti dia akan memberi kita yang baik. Jadi mesti kata mak kita tanyakan, mak, macam mana pendapat mak saya ni, nak kerja sini ke kerja sini? Mesti mak beri pandangan yang baik. Itu dia, mak tak akan beri satu pandangan yang tidak baik. Cuma kadang-kadang kita saja yang tidak bersetuju. Itu saja, ya. Ini mak punya, ini menyerah diri kepada Allah. Apatah lagi Allah SWT yang mengasihi hamba-Nya. Bila kita serah pada dia, dia pun mesti beri kepada kita yang terbaik. Kita kata begini, ya Tuhanku, andai kata aku jadi ketua cawangan terbaik untukku, menangkanlah aku dalam pertandingan malam ni. Dan sekiranya menjadi ketua cawangan bagiku, mendapat kerajaan bagiku, kalahkanlah aku dalam pertandingan malam ni. Nak kata gitu? Nak kata agak-agak? Tak mahu sebab kata nak ketua cawangan. Betul tak? Ada tak orang buat berdoa, ya Tuhanku, sekiranya aku jadi PM adalah baik untukku dan rakyat Malaysia, maka menangkanlah aku dalam pilihan raya. Sekiranya aku jadi PM menyeksakan orang ramai, menyebabkan minyak jadi mahal, maka tak payah aku menang, terpulang padamu. Nak kau tak orang kata? Tak nak sebab kata nak PM. Kau kan nak kata betul? Ya Tuhanku, sekiranya aku jadi orang kaya, menyebabkan aku jadi pemurah dan aku menjadi orang baik, kayakanlah aku. Tetapi sekiranya aku kaya, menyebabkan aku dekut dan menyebabkan aku tak mengaji, papakanlah aku. Nak tahu tak aku? Tak mau, biar tak mengaji pasal kaya. Orang-orang kau betul ke tak betul? Inilah manusia. Dia minta ke Tuhan, tapi dia tak Tuhan pilih hak dia nak. Ya Tuhanku, ada dua perempuan yang aku suka, satu putih, satu lagi hitam. Pilihlah mana satu untukku. Mesti dia nak putih. Dia tak serah kepada Allah, dia tipu ya. Itu kita lah tu, kita bermakam orang awam, penyerahan diri kita, tipu-tipu. Okey, sambut ni baru mukadimah, belum belajar lagi. Itu dia punya promotion dia, introduction. Okey, kemudian kata dia, serah kepada Allah, sudah pasti dia akan memberi kau kebaikan. Tak dapat tiada melainkan kebajikan. Dan sebenarnya, dia beri hak sebenar. Dan kata dia, tiada jatuh melainkan di dalam kebaikan. Sudah pasti Allah Ta'ala akan memberikan hak yang terbaik untuk kita. Jadi kalau kita minta, kata kalau dia menang hak untukku, kan saya dah cerita satu orang untuk guru. Dia ni berbicara di mahkamah. Tok Guru dah mati dah, nama dia Haji Umar. Dia ni ditangkap atas kesalahan apa saya pun tak tahu, dibicarakan di mahkamah. Maka tugas saya cerita, orang-orang dia kamar beribu-ribu keluar. Ada orang bawa botol, ada bawa kayu, ada macam-macam. Andai kata dijatuhkan hukuman bersalah penjara saja, maka mahkamah itu akan diserbu dan mungkin berlaku pergaduhan besar. Maka Tok Guru ni, ya Tuhanku, andai kata hidup aku ini menyusahkan orang ramai, matikanlah aku.
Andai kata aku boleh hidup, aku boleh memberi manfaat kepada orang ramai dan boleh membawa perdamaian, maka panjangkanlah umurku. Seminggu kemudian mati. Seminggu kemudian meninggal dunia. Ya Tuhanku, andai kata aku jadi PM Malaysia aman damai, maka izinkanlah aku untuk jadi PM. Dan andai kata aku jadi PM, hari-hari rusuh di negara, maka tak payahlah jadi PM. Nak tak kita ada orang lagi? Jangan, sebab kita nak PM. Kita nak PM. Ini kita nak benda tu. Inilah dikatakan tamak. Tamak atau sombong. Dia memilih untuk dirinya, bukan serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam urusan yang tidak diketahui. Tetapi kalau yang jelas tak boleh pitih. Ya Tuhanku, andai kata semayang baik untukku, kekalkanlah aku dalam semayang. Dan sekiranya minum arak baik untukku, kekalkanlah minum arak. Tu gila. Yang boleh serah pada Tuhan ni benda yang kita tidak tahu samar-samar dalam satu pekerjaan yang halal, tetapi keputusannya samar-samar. Baru kita serah kepada Allah. Macam tu, bukan kata serah benda tak molek, tak boleh serah. Gitu. Okey, setakat tu boleh faham lagi, tak payah mana kan. Kalau Raja Amin boleh faham, hal lain tak faham. Dan sebenarnya tidak jatuh melainkan kebajikan, seperti firman Allah SWT, hikayat daripada hamba-Nya yang soleh. Kisah cerita Nabi Allah Musa AS lah. Wa ufarridu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Sadaqallahul azim. Dan aku menyerah akan pekerjaanku kepada Allah Ta'ala, bahasanya ia amat melihat dengan segala hamba-Nya. Fawaqahu Allahu sayyi'atin ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Sadaqallahul azim. Nabi Allah Musa alaihissalam tidak berupaya menentang tentera-tentera Fir'aun. Maka ketika itu dia kata apa? Ya Tuhanku, aku serah kepadamu dalam urusan ini. Nak lagu mana awak ikut mula. Maka pengikut Nabi Musa saudara lari naik bukit. Lari naik bukit, Fir'aun kejar lagi. Maka sampai-sampai dia orang tengah beratur untuk solat. Maka ketika itu Fir'aun kejar lagi. Maka akhirnya seluruh tentera Fir'aun dan dengan Fir'aun sendiri dibinasakan Allah di dalam Laut Merah. Walaupun dalam keadaan yang Nabi Allah Musa tidak berupaya melawannya. Ini berlaku dalam kisah ini di dalam Al-Quran Karim. Maka memelihara akan dia Allah Ta'ala akan kejahatan barang yang ditipu daya mereka itu, dan meliputi dengan ahli Fir'aun, termasuk keluarga-keluarga dia sekali, daripada kejahatan. Dan penolong Allah, petolong atas seteru, Allah sendiri yang memberi kerjasama dalam pergaduhan itu. Dan sampai kehendaknya, maka tilik olehmu dapat taufik insya-Allah. Muka-hati tengok kata dia. Jangan kita menggunakan keupayaan kita, kekuatan kita. Serahkan kepada Allah apabila sampai satu tahap yang kita tidak berupaya. Jangan sekali-kali kita meletakkan kesalahan kepada manusia. Sebab manusia tidak boleh memberi bekas. Bukan kesalahan Fir'aun. Nabi Muhammad sendiri saudara, dalam peperangan Badar, ketika mana tentera-tentera Islam sudah tewas, hanya 313, pedang pun tak ada, kuda seekor, unta 2 ekor, kuku pula tu. Tentera-tentera kafir ada 1000 lebih. 1000 lebih bilangan jumlahnya yang gagah perkasa. Berperang pula bulan Ramadan. Lepas tu maka ketika mana tentera-tentera Islam sudah mula tewas banyak yang ialah sikit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naik atas satu bukit, tanah tinggi sikit, mengangkat tangan ke langit, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhanku, kata dia, di dalam peperangan ini nampaknya kelemahan yang amat ketara. Maka oleh sebab itu, ya Allah, ya Tuhanku, andai kata di dalam peperangan ini tentera-tentera Islam kalah, maka tidak ada lagi hamba-Mu nak menyembah-Mu, ya Allah. Oleh sebab itu, maka di dalam peperangan ini aku nak mendapat kemenangan, ya Allah. Menangkanlah tentera Islam dalam peperangan ini. Jatuh selebai Nabi. Nabi doa jatuh selebai 2 kali. Dalam peperangan Badar sekali, dalam peperangan Uhud sekali. Dalam peperangan Khandaq sekali. Ini kisah cerita yang amat sukar, kritikal. Maka Nabi angkat. Jangan kita doa agak-agak nak kena sama, jangan. Sesekali saja ketika kan kritikal. Ni tak
minta rezeki pula aku ni. Tu dia. Minta duit tak jadi pula aku ni. Tu dia. Doktor suruh bayar umur. 2 kali saja. Satu peperangan Badar, satu peperangan Khandaq. Hidup setiap kali doa, ya Tuhanku menangkanlah, pilihan raya pula tu. Tak boleh. Bukan salah Nabi buat dalam kritikal yang mana ketika itu tentera Islam sudah mula kalah. Maka Allah Ta'ala dengar suara ini, wa anzala junudan lam tarawha. Allah Ta'ala turunkan tentera dari langit yang tidak kelihatan oleh mata manusia, iaitu malaikat, diketuai oleh Jibril alaihi salam. Sedang malam tadi, pagi tadi ada kuliah subuh kan. Jibril kerja dia wahyu, dan yang kedua kerja Jibril adalah memimpin tentera Islam. Mana-mana tentera Islam yang agak sukar untuk menang, bergantung kepada dia, Jibril bawa dia punya tim grup dia, akan pergi beri supporter. Kenapa Ustaz Jibril tak sokong kita dalam peperangan Pakistan dengan Israel? Kenapa asyik kalah ya? Jibril tak nampak segara. Pernah satu masa Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dipanggil oleh sultannya. Wahai Tuan Imam, kata Imam Nawawi, kenapa dalam peperangan ini kita tidak cukup senjata dan kita akan mendapat kekalahan? Bagaimana kalau saya kutip semua duit-duit rakyat untuk membeli bekalan senjata? Imam Nawawi jawab, wahai tuanku, kita tetap tidak mendapat bantuan daripada Allah. Kenapa wahai Imam Nawawi? Sebab segala-gala harta rakyat tuanku kutip, tapi tuanku hidup dengan kaya raya. Bermakna segala kelengkapan masih ada. Macam mana Allah nak tolong? Kalau begitu Imam Nawawi, anda dijatuhkan hukuman buang negeri. Imam Nawawi kata, tak apa, buang negeri lah. Sebab itulah kesimpulannya, selagi tenaga kita masih ada, usaha agama masih ada, duit masih banyak, harta masih banyak, doa minta Tuhan beri bantuan, tidak mungkin sekali-kali. Macam gini ya contoh dia, duit tinggal 1,000, minta lah ada rumah puluh ya, duit tak ada, dah pakai ada 1,000. Ada. Bagaimana kalau jatuh duit 1,000, orang tarik balik hak rumah tadi. Ada. Lepas tu pula pergi kutip rumah, siap tak malam pergi pada terawih. Hari Jumaat, semai Jumaat, hari puasa dia puasa, pergi terawih dia terawih. Tu dia, bulan puasa terawih sampai subuh tak balik. Sekali saja dah masa semaya witir. Punya munajat abiring, rokok saudara, rokok pula sujud jatuh daun seresik nama ekor. Saudara, boleh faham tak maksud saya? Maksudnya minta doa dengan Tuhan. So Tuhan tolong apa? Dia hari-hari duk beli nama ekor. Begitu juga umat Islam hari ni. Ya Tuhan ku tolonglah menang kawal dalam melawat Islam. Fi kulli makan, fi kulli zaman. Itu dia. Pukul ni bola sepak, masuk pukul 3, balik pukul 10 malam. Tapi malam kali, ya Tuhanku, bantulah umat. Allahumma ansurul muslimin fi kulli makan, fi kulli zaman. Malam dikibara. Esok doa pula, Allahumma ansur jusal muslimin fi kulli makan, fi Palestin, fi Afghanistan. Bini anak gua tu jalan telanjang bogeh. Ini yang dikatakan bergantung kepada Allah dalam keadaan berdosa. Tuhan tidak tolong sekali-kali. Oh, kalau macam tu tak payah dosa dah. Oh, kau dosa. Kau kuat dosa. Dah lah jahat, tak semitok pula. Ni pun sama. Sebab itulah sekarang saudara, mana-mana tindakan kita bercanggah dengan kehendak Islam. Kita buat benda baik, dalam masa sama kita buat benda jahat. Lepas tu minta Tuhan tolong. Ada seorang Islam saudara, saya pun tak ingat nama dia apa, tapi dia bukan orang Malaysia, dia penceramah luar. Masa tu saya kat Singapura, dia cerita makna munafik. Dia cerita kisah orang munafik ni, perangai dia. Dia kata apa, ladies and gentlemen, you know what the meaning of munafik? Munafik means, kata dia, one hand shouted Islamic ayat, at the same time killing the Islam. Inilah perangai orang munafik. Hari-hari berdoa minta Tuhan tolong. Celak mata subuh pukul 8. Semaya subuh pukul 8. Balik dah subuh ya.
Begitu juga hari-hari minta doa Allahumma suju sa muslimin fi kulli makan fi kulli zaman. Tu dia. Masjid 3 orang, Tok Bila, Tok Siap, Tok Imam. Inilah dia. Ini aja masalah umat Islam akhir zaman. Sebab tu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika mengiring tentera Zaid, Usamah bin Zaid menuju ke medan perang, apa dia kata? Wahai tentera-tentera Islam di bawah panglima Islam, aku tidak takut kepada kekuatan musuh, tetapi aku berpesan kepada kamu, bertakwalah kepada Allah. Jangan tinggal semayang, jangan melakukan maksiat dan dosa. Kerana, kata dia, Allah memenangkan kamu berdasarkan kepada kesalahanmu musuh. Dan Allah memenangkan musuh berdasarkan dosa yang kamu buat. Oleh itu, saudara sekalian, bertakwalah kepada Allah. Ini Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar, saudara. Bukan Cik Umar, Sayyidina Umar berpesan kepada tenteranya, berperanglah kamu di jalan Allah, dan aku nasihatkan dengan kau bertakwa kepada Allah. Aku tidak takut kepada musuhmu yang gagah, kata dia. Tetapi yang aku takut kamu buat maksiat. Kerana Allah memenangkan kamu berdasarkan dosa orang kafir yang menyembah berhala dan maksiat kepada Allah. Tetapi Allah menangkan tentera kafir berdasarkan dosa yang kamu buat. Ada agak-agak faham tak? Ini tidak. Nundi dia benar tu. Dosa kira mula lah. Ni dah taubat awak gap. Bila nak benar? Taubat ngaji bila nak benar pilihan raya? Bila nak benar? Ni pemilihan apa ni? Pemilihan apa lagi ni? Ngaji tak boleh, maya kuat tak boleh, qiyamul lail tak boleh. Ada seorang ustaz saudara, serba besar, saudara, kakak 2,5 kilo serba. Dia kata apa? Qiyamul lail sunat aja. Qiyamul lail sunat aja. Saya tanya dia, habis hak beratnya apa? Demonstrasi. Tu dia. Serba besar. Rakam bila nak rakam pun orang tu duduk pucung, saudara. Qiyamul lail sunat aja. Perli kepada sembahyang. Besarnya dia punya urusan dia sampai semaya jadi kecil. Saudara tak ingat 7 tahun yang lalu asyik duk mengaji dia kata berjual tak mahu. Saudara, mengaji itu wajib, fardu talabat ilmu faridatun ala kulli muslim. Orang muslim confirm wajib. Macam mana boleh kita kata ngaji je akhir sekali digelar kita sebagai ahli kitab? Saudara, saya tanya dia, awak tulis ahli kitab, awak tahu tak ahli kitab ni apa? Ahli kitab ni ialah ganti nama pada Yahudi dan Kristian. Ahli kitab ini ganti nama pada Yahudi dan Kristian. Awak panggil kawan awak dengan ahli kitab, awak kena bertaubat kepada Allah sebab murtad hukum dia. Sebab awak panggil gelar orang sebagai kafir. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Tu dia ahli kitab. Ni tak bubuh ke kawan-kawan yang duk semayang, puasa, mengaji ni ahli kitab. Dia tahu tak makna ahli kitab tu apa? Dan kawan-kawan saudara juga hal itu ya. Bubuh ke kawan-kawan ahli kitab. Kerja apa? Kerja jahil. Sebab tu dah marilah mengaji. Biarlah kita pokok kita tak pandai sekat orang ada je. Jangan tuduh orang kafir. Dalam kaedah ilmu tauhid, apabila kita menuduh orang kafir, dia tak kira kalau dia kafir sebenar pun dosa besar, dan kalau dia tidak kafir kembali balik kepada kita. Dua-dua rugi belaka. Satu dosa besar, satu murtad. Nak mana agak orang yang sikit nego apa lah tu? Kalau kita tuduh dia kafir, kalau dia kafir betul dosa, kalau dia tak kafir murtad. Nak mana agak nego modal 1 juta, 2 saja risiko. Yang pertama rugi, yang 2 klik modal. Agak apa? Macam tu juga kita buat satu kerja yang tidak ada untung. Kita tuduh orang mukmin kafir. Saudara, muttafaqun alaih. Siapa yang menuduh saudaranya seagama dengan keluar dari Islam, hey kafir, pun tak boleh, saudara. Hey Yahudi, mari sini. Walaupun orang tu Yahudi pun tak boleh, saudara. Walaupun dia Yahudi sekalipun tak boleh kita boleh hey Yahudi, tak boleh.
Tidak boleh. Apatah lagi kalau dia bukan Yahudi. Kalau dia tu bukan kafir. Hei kafir. Orang kafir tu, hei kafir. Hei si kafir pun tak boleh. Saudara sekalian. Sebab untuk menjudge orang tu kafir ke hadis neraka syurga, Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara bukalah dalam mana-mana hadis ataupun atau cara ilmu tauhid, diharamkan menggelar saudaranya dengan si kafir. Tak boleh. Bila orang tu dah mengucap dengan syahadat, saudara, dia bebas hartanya, keselamatan dia. Semua sekali. Jika engkau kata menyatakan bagi kami tafwid dan hukumnya, makna tafwid ini ialah menyerah diri kepada keputusan pihak Allah yang putuskan. Bila kita buat satu perkara yang samar, yang kita tak tahu baik dan buruknya, maka kita serahkan kepada Allah keputusannya. Macam tu. Ketahui ilmu bahasa di sini dua fasal. Apa dia tadi? Iaitu nyatakan bagi kami tafwid tadi. Nak menyerah diri tadi berapa perkara? Maka dua pasal, dua jenis untuk dibahaskan. Keduanya nyatakan perkataannya. Apa dia? Pertama, tempat tafwid dan hukumnya. Di mana tempat kita nak menyerah diri kepada Allah dan apa hukumnya menyerah diri kepada Allah. Tafwid iaitu menyerahkan keputusan pekerjaan kita ini kepada Allah. Sebab kita tak tahu. Itu nama dia tafwid. Adapun tawakal, menyerah diri, nasib kita berada di tangan Allah. Jangan bimbang pasal rezeki, jangan bimbang pasal kehidupan kita, jangan bimbang pasal masa depan kita tak tahu. Mana itu kita tawakal. Tetapi tafwid, kita buat satu benda, jangan risau tentang keputusan, serahkan kepada Allah. Itu nama tafwid. Kalau tidak, kan mak surah kan awak tak mari. Buat kat dulu. Saya duit ada, tapi kalau buat surah kan takut orang tak mari, besok beli kereta. Kalau saya buat surah pun tak ada orang kaya dia tu. Buat kat dulu. Lepas tu dah buat, ya Allah ya Tuhanku, itulah saja duit aku ada. Aku surah mudah-mudahan dapat pahalanya beri kepada, hantarkan kepada ibuku, saudara maraku dan orang Islam yang sudah mati, dan ibu bapaku yang sudah meninggal, jadikan aku sebagai amal soleh. Orang tak mari, kau mari, kau serah kepada Allah. Kalau tu baru nama tafwid. Ni tak nak buat tak boleh makan orang tak mari, tak ada, itu bukan tafwid. Pertama, tafwid tempatnya, dan kedua hukum. Kedua maknanya dan haknya. Yang kedua maknanya, makna tafwid tadi, dan haknya, setara mana yang dibenarkan kita nak serah tadi, dan lawannya. Apa kata kalau kita tidak tafwid, tidak bergantung kepada Allah, apa akan jadi? Okey. Adapun tempatnya itu maka diketahui olehmu bahawasanya dikehendakinya pada 3 tempat. Tempat nak tafwid tadi ada 3 tempat. Pertama, engkau ketahui dengan yakin bahawasanya iaitu kebinasaan dan kejahatan yang tiada syak pada sekali-kali di dalam tubuh, seperti api, seksa neraka, dan pada segala perbuatan yang umpama kufur, amalan kufur, semua berhala, minum arak, dosa, zina, rokok, semua sekali. Perbuatan dosa ni. Dan bid'ah. Bid'ah ni apa dia? Bid'ah satu perkara yang Nabi tidak buat dari segi ibadat, kita buat benda tu. Contoh bid'ah ni apa dia, saudara? Di antara contoh bid'ah, Tok Bawah Melayu ada pergi jumpa Tok Bawah Siap. Bid'ah lah tu. Itulah bid'ah. Bid'ah ni bermakna buat pergantungan satu perkara bukan kepada Allah, ataupun buat satu perkara bukan ajaran Rasulullah. Dia yakin benda tu benar, lepas tu dia yakin benda tu benar. Salah lah. Adapun urusan-urusan dunia ini tidak termasuk dalam bab bid'ah. Macam orang kata Nabi tak menoreh, tiba kita kata menoreh. Oh bid'ah, awak ni Nabi tak menoreh. Tak kira. Bid'ah urusan agama sahaja. Contohnya qiyamul lail, buat tengah malam, dia buat tengah hari. Bid'ah lah tu. Bid'ah lah tu. Begitu dia. Nabi suruh pakai kopiah, dia pakai topi Jepun. Tu bid'ah lah tu. Sudah topi nak semaya piok kursi belakang. Bid'ah lah tu. Tetapi hukum ni tadi ulama tak berani letak. Tetapi kalau tengoklah buku perukunan, saudara sekalian, hukumnya adalah murtad. Tapi tak tahu, ulama tak bahas. Nak cerita pada bid'ah punya hal, banyak perkara ya. Perkara yang kita buat, benda jahat kita anggap baik, maka itulah bid'ah yang jahat namanya. Ada apa benda yang tidak melibatkan hukum, macam urusan dunia, menoreh, bekerja dan sebagainya, walaupun benda tu Nabi tak buat, itu kita tak panggil dia bid'ah. Itu urusan duniawi yang diharuskan.
Macam makanan juga kan. Kita duduk kampung kita ni makan macam-macam. Ada nasi lemak lah, ada nasi dagang lah. Mana Mekah nasi dagang? Nabi kan ada makan nasi dagang tak? Tu bukan kira bid'ah. Itu jenis kehidupan di dunia yang halal. Jangan salah faham. Dan kedua, apa tu? Seperti api, seksa. Ini benda-benda jelas. Benda jelas buruknya. Seperti perbuatan umpama kufur. Jangan kita serah benda perbuatan kufur ni, kita serah kepada Allah. Ya Tuhanku, aku ni pergi masjid ni, menggunakan kereta orang ni curi, tapi aku serah kepadamu untuk mendapat pahalanya. Betul ke tak agak-agak? Tak betul lah. Sebab benda yang dia buat tu tidak benar. Nak serah kepada Allah, biar benda kita buat tu benda benar. Dan bid'ah, dia buat benda bid'ah. Dia pergi kat tepi pantai, dia sembelih ayam, curah kat tepi pantai. Ya Tuhanku, aku curah darah lembu, darah kurban ni untuk mengelakkan daripada hantu-hantu laut mengganggu nelayan. Maka aku serahlah kepadamu untuk melaksanakannya. Betul tak serah tu? Salah lah. Sebab urusan menyembelih kambing, semua hatu tu salah dari segi Islam. Nak serah ke Tuhan ni, buat cara lain, cara yang tidak dilarang oleh syarak. Dan maksiat, kita buat satu perkara maksiat, lepas tu kita serah kepada Allah. Kita bom kat perut ni, kita boleh bom orang kafir. Lepas tu kita serah kepada Allah untuk mendapat pahala syahid. Ya, betul agak-agak. Lepas tu mudah-mudahan Allah beri pahala syahid. Ya, dia yang bunuh diri. Macam berlaku di Bali kan. Dia bunuh bom, dia pergi bom orang Australia tengah minum di hotel-hotel tengah berjaga. Berselerok mati 200 lebih. Lepas tu, ya Tuhanku, aku telah bom puak-puak tu, serah kepada engkau untuk mendapat pahala syahid. Agak syahid lah agak-agak. Saudara, mati kafir sebab membunuh itu tak konform. Sebab tu tidak boleh bertabui kepada benda yang salah. Lepas tu bila orang tanya, kenapa buat benda-benda dosa ni? Tak ada cara lain. Itu sahaja cara. Bodoh. Tak ada cara lain. Hanya cara dia suicide bomb saja. Cara lain tak ada. Siapa bubuh hukum tak ada? Siapa yang bubuh hukum tak ada cara lain? Siapa bubuh? Nabi, Rasul kau, ulama ke apa? Kita sendiri. Kita pergi kat orang tu nasihat dia. Saudara, semayanglah. Saya tengok awak lama dah tak semayang. Seminggu dah tak semayang. Aku tak mau semayang. Kita pun ambil patah kayu, bau katok. Kita paru dia. Apa mau katok tak ada cara lain kecuali katok. Agak betul lah agak. Tak betul lah. Sebab benda kita buat tu melanggar syariat. Untuk mencegah kemungkaran tak ada cara lain. Tepuh polis dengan tembok motosikal bau. Tak boleh tu. Tak ada cara lain. Betul tak agak? Tahu pun. Tetapi lepas-lepas dah bersih lima pergi pula. Dah tahu dah betul salah. Kita serah kepada Tuhan. Tak boleh berkumpul. Tidak adalah perkara yang paling jahat, paling buruk, paling aku benci, paling celaka di dunia bercampur satu tempat antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrim. Ini bukan bercampur lagi, mengengai-ngengai nak tenur opak kereta. Kau jatuh je tolak. Lepas tu suruh Tuhan beri pahala jihad. Ni mana punya hukum ni? Tapi nasib baik bukan di Malaysia. Hari ni saya tengok ni di Australia. Yang kebanyakan berlaku dia baru-baru ni berlaku di Turki. Dan baru-baru juga di Mesir. Di Malaysia belum pernah berlaku lagi. Jadi demonstrasi Tino Data ini belum pernah berlaku di Malaysia. Saya cerita ni saudara di sebelah Mesir, di dataran Tahrim. Di Malaysia belum lagi. Aman. Sekiranya berlaku, maka siapa yang nak menghalalkan? Dalam masjid, saudara, nak pergi semayang, nak sembayang, saudara sekalian, nak menghadap Allah pun kena asing lelaki dan perempuan. Nak buat kerja baik tu kena asing, saudara sekalian. Ini pula nak ngeluar nak menopak, boleh pergi campur jadi halal pula. Siapa menghalalkan? Kita sendiri yang menghalalkan. Benda haram kita menghalalkan. Dan terserah pada Allah pula. Tak betul, saudara, tak betul. Dan saudara kata betul juga, itu terpulang. Percampuran. Tok guru saya sudah tepek dinding di pejabat dia dalam bahasa Arab. Dia tepek dinding. Tidak adalah perkara yang paling buruk yang aku benci, yang paling membuat kecelakaan apa semua sekali, percampuran bebas lelaki dan perempuan dalam satu majlis. Saudara sekalian, dalam panggung wayang, dalam dewan serbaguna, atas dataran Tahrim, ni di Mesir tidak ada. Melainkan apabila berlaku percampuran bebas
laki-laki dan perempuan dalam satu tempat yang bukan muhrim. Itu dia. Ini berlaku di luar negara, di Mesir, di Datang Tarim, dan pernah juga berlaku di Syria. Di Syria, Malaysia belum. Jadi itu benda-benda begini kena jaga. Kerana tidak boleh menyerah benda yang umpama perbuatan kufur, bid'ah, maksiat, maka tiada jalan kepada hendak demikian itu. Tidak boleh bertafwid. Tidak boleh urusan jahat tadi serah kepada Allah supaya mendapat kebaikan. Saya ni berkawan dengan Yahudi ni, memang Tuhan larang, tapi tak ada cara lain. Tak ada cara lain. Nak mana? Kena buat baik dengan Yahudi, setan, tapi baru dapat menegakkan Islam. Betul ke tu? Tak ada cara lain. Agak-agak betul ke saudara? Kalau tak betul, tak payahlah kita buat menyerah diri kepada Allah tentang benda yang bid'ah, tentang benda yang kufur, tentang benda yang maksiat, tentang benda yang tiada mengikut syariat Nabi. Maka kita menyerah benda ni, maka kata dia tiada yang demikian itu jalan kepada kehendak dia. Tak boleh. Okey, habis. Dan kedua, dikehendaki orang mengetahui dengan putus bahawa kebaikan seperti syurga dan iman dan sunnah wal jamaah dan umpama mereka itu, maka bagi berkehendak akan dia dengan hukum. Tiada tempat bagi tafwid, yakni menyerah diri kepadanya, kerana tiada kebinasaan di dalamnya. Kenapa nak menyerah diri kepada Allah sedangkan benda-benda memang Allah suruh? Ya Allah, ya Tuhanku, aku dah semaya dah, aku dah puasa dah, maka aku serahlah kepadamu, mudah-mudahan ianya betul. Mudah betul apa? Dengan perintah Allah dah. Semayang tu perintah Allah. Berqiyamul lail itu perintah Allah. Bertaubat itu perintah Allah, confirm. Kenapa nak serah kepada Allah? Mudah-mudahan betul. Kita serah kepada Allah ni benda samar-samar. Tadi pula, kenapa nak serah kepada Allah benda yang confirm salah? Pun tak boleh serah juga. Dah tak faham kat tangan Kalau faham bunyi hon. Dan kedua tadi kehendaki kau mengetahui dengan putus, kita pastikan yang kita buat tadi adalah kebaikan, seperti syurga, amalan syurga untuk menuju ke syurga. Apa dia amalan dia? Dan neraka, dan iman. Iman, apa dia iman? Percaya Allah, percaya Rasul, hari akhirat, Quran dan sebagainya. Dan sunnah wal jamaah, pastikan sunnah wal jamaah. Amalan orang-orang alim, wirid, zikir, baca Quran, qiyamul lail, mukhayyam, musafir, pergi haji, umrah. Ini amalan ahli sunnah wal jamaah. Pakai serban, pakai jubah, ini amalan ahli sunnah wal jamaah. Dari segi pakaian, kita pakai hot pants, pakai bebek, lepas tu isak ceruk. Mudah-mudahan amal saya ini menjadi kebajikan. Boleh ke tak agak-agak? Tak boleh lah kita bertabuk kepada benda yang haram. Itu confirm haram, tidak boleh bergantung pada Allah. Confirm benda baik pun kita pergi serah pada Allah juga. Apa salah pula? Itu sudah jelas. Yang itu bukan kena serah, kena tawakal kepada Allah bulat-bulat, tidak boleh ada keraguan. Dan sunnah wal jamaah, dan umpama mereka itu, maka bagimu itu berkehendak akan dia dengan hukum. Tiada tempat bagi tafwid. Tidak boleh menyerah kepada Allah. Mudah-mudahan ia baik. Mudah-mudahan apa? Memang baik. Solat baik, betul tak? Qiyamul lail baik, menuntut ilmu baik. Nak mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan ni benda yang kita tak confuse, kita tak jelas dia punya hukum dia. Barulah kita, ya Allah, ya Tuhan, aku itu saja yang aku dapat buat. Mudah-mudahan benda ni halal. Misal kata minuman kan, okey, kita tak tahu benda ni. Misal air apa ni? Oren kau, air sejuk kau, liquor kau warna putih kan? Tanya Raja liquor ni apa? Raja tahu, dia tak, ayah dia royak. Jadi bila liquor putih ni air sejuk kau liquor. Ini haus ni kita minum. Bismillah, ya Tuhan aku, rasa main dulu. Mudah-mudahan aku minum ialah air baru boleh bertafwid. Tapi bila tengok dah tu suara bau busuk bangga. Kat tulis sini tulis Guinness Stout. Mudah-mudahan ini air mineral. Salah lah. Kita pergi tafwid kepada Allah benda yang jelas yang jelas haram. Begitu juga kita pergi tafwid kepada Allah benda yang jelas jelas halal. Ya Tuhanku, mudah-mudahan qiyamul lail ni betul. Betul ke tu? Mudah-mudahan qiyamul lail ni betul. Mudah-mudahan aku mengaji Ustaz Usuk bisa diwan betul. Sebab aku tengok dia mengajar betul. Kitab betul. Mudah-mudahan betul. Apa pula mudah-mudahan memang betul. Haji dia suka.
Bukan lipat kita tafwid ini kepada benda samar-samar. Macam kita ayam dah tengok sembelih kan. Nak kata tak sembelih pun memang sudah putus lehernya dan makanan pun memang ayam. Tetapi kita tak tahu siapa sembelih. Ya Tuhanku, mudah-mudahan ayam yang aku makan ini ialah halal. Sebab apa? Aku tak tahu siapa sembelih. Maka serah kepada Allah, baru boleh serah. Ni bewok, lelek bewok. Ya Tuhanku, yang aku makan ni bewok, mudah-mudahan halal. Salah lah. Kita pergi tafwid benda yang jelas yang jelas haram. Saya rasa faham faham? Boleh. Malam ni boleh makan tom yum. Kitab ni nak ajar kita saja. Orang alim dia pandai dah, dia tak tulis kitab pun tak apa. Saudara, tujuan tulis kitab ni nak ajar kita. Orang alim dia tak tulis kitab pun tak apa. Ilmu pisudut. Masalah kita nak refer ke mana kalau tak ada kitab? Kita yang orang awam nak refer mana kalau tak ada kitab? Sebab tu dia tulis kepada, takut kita tak ingat. Takut kita lupa. Macam JPJ kan, dia tulis double line. JPJ tahu selekong tak boleh potong, dia buat double white line. Takut orang bengong potong. Mari buat eju besar kan, orang kapuk potong lah. Kalau Jepun kereta sudah eju besar, ada sayap, plate D, jagalah. Saya pergi single hospital Rauk ke bentuk Rauk. Ada tak sihat single Jepun doktor apa. Main mana kan? Main Kuala Lumpur. Nak balik mana kan? Balik kata baru. Abang jaga-jaga bawa kereta kan? Pasal apa? Kuat lah di sini. Kakak raya ni kat lebih-lebih lagi bila jumpa plate D. Kau sikit lah. Apa kan? Kata dia. Abang bila jumpa kereta yang besar kata dia. Lepas tu plate D. Gambar kering. Baik tepi lah. Baik tepi. Saya kata apa pula? Dia tak kira kata dia. Dia nak potong, dia akak tangan, dia potong zoom. Kita kena masuk dalam smoke lagi. Tu dia. Tapi sini tak ada orang plate D. Ada kadang-kadang plate W tapi gambar kering pun kena jaga juga. Ni pakai saya bagi tahu doktor apa ni, attendant apa tu, HA bagi tahu. Dia kata tak ada kerja dia. Lelek macam ni aku depan dia. Dia potong lagi. Nak lawan macam jahat lah potong kata dia. Lepas tu selera tak kata. Ni hak bagi tahu saya ni HA. Dia punya formula dia mudah. Iyalah ni nak cerita ni nak berlanggar terhadap posika tu berlanggar. Tapi cerita dia belik di kamar kering, eju besar, ada sayap. Jagalah kata dia. Ada sayap tu macam kapal tebal kan? Tu jaga. Saya pun tak tahu ni hak cakap ni HA. Apa dia bunyi? Maka apa tadi, iman sunnah wal jamaah dan umpama yang demikian itu, maka bagimu berkehendak akan dihukum tiada tepat bagi tafwid. Benda baik, benda confirm baik, tapi apanya ngaji je lah. Saya ngaji Minhajul Abidin, pakai jubah, pakai serban, mudah-mudahan ianya betul. La haula wala. Boleh lagi dia mudah-mudahan betul. Kalau pakai tojeng gitu, boleh kira juga. Ni pakai serban, mudah-mudahan pun al-amamu tajun Nabi. Serban mahkota Nabi. Ini serban. Ni rida, dia panggil rida. Hak saya pakai hak warna hitam tu, hak tak belakang tu panggil rida. Rida ni kalau kapu panggil kain sibai, dia panggil apa? Tak tahu selendang. Nabi tidak pernah luput pakai selendang ni, tetapi di zaman pemerintahan Abbasiyah, selendang Nabi ni hilang. Siapa jadi khalifah, dia kena pakai selendang ni. Abu Bakar wafat, bagi ke Umar. Umar wafat, bagi ke Uthman. Uthman wafat, bagi ke Ali. Selendang Nabi ni. Tetapi di zaman Abbasiyah, serban hilang. Hilang antara. Mungkin dia bawa rebuh pakai air ke apa ke. Hilang. Dia tak tahu pergi mana serban ni. Dia hilang di zaman tu. Itu apa? Rida ni, selendang Nabi. Dia kata sila syak bahasa baik dan kebaiknya dan kebajikannya. Dan ketiga, dikehendaki yang tiada engkau ketahui, yang ketahui yakin bahawasanya bagimu padanya itu kebaikan atau kebinasaan. Ini kita tidak jelas. Kita berusaha cari dalil. Dan demikian itu umpama sunat yang mubah, sunnah yang kita tak jelas, dan yang mubah, perkara-perkara yang harus,
maka inilah tempat tafwid. Kita tak jelas adakah ini sembahyang sebelum maghrib ini sunnah, kita tak jelas, tapi kita rasa ada, boleh. Sebab apa? Sebab dia benda baik yang kita tidak jelas. Contohnya begitu. Maka tiada bagimu kau kehendaki akan dia dengan putus, tetapi hendak engkau istisna benda yang tidak jelas. Benda yang tidak jelas, benda yang berkenaan dengan ibadat ataupun dunia, hukumnya hendaklah engkau istisna. Maknanya jangan terpesona sangat dengan benda tu. Misal kata ketuk pintu rumah orang, berapa ni pelik-pelik ni, ataupun benda tidak jelas ni, hendaklah engkau istisna. Maknanya kecualikan dia daripada fokus. Jangan jadi target. Dan syarat kebajikan, jangan anggap itu konform menjadi baik, jangan. Dan kebaikan, maka jika engkau kaitkan kehendakmu dengan istisna, maka iaitu dinamakan tafwid. Maka kita buat dalam bentuk andai kata baik, ya Allah berikanlah aku kelebihannya, dan andai kata ianya tidak baik, maafkan aku ya Allah. Itu nama tafwid. Sebab apa? Benda ni tidak jelas. Misal kata contoh ya, kita pernah makan satu minuman, kita beli, tapi kita tak tahu dia siapa punya, sama ada dia ni duit halal ke duit haram. Tapi makanan tu halal, maka ya Tuhanku, aku amat dahaga, kalau aku tak minum aku terlalu letih. Tetapi makanan itu diragui, ya Tuhanku, andaikan ia baik, maka baiklah bagiku, andai ia jahat, maafkan aku. Itu baru nama tafwid. Sebab benda tu kita confuse dari segi makanan dan sebagainya. Dan jika engkau kehendaki dengan ketiadaan engkau istisna, maknanya benda ni tidak jelas haramnya, tidak jelas halalnya, masih lagi tergantung, tidak ada bukti yang jelas, maka dinamakan tomok. Dinamakan tomok. Mana benda ni benda yang jelas haram, ini dia bubuh juga, ini lagi berat. Hak tak jelas pun tak boleh. Apabila dia ni tidak sunnah Nabi, kita pergi letak dia ni sebagai sunnah Nabi yang wajib. Hak ni kita panggil tomok. Sedangkan benda tu bukan sunnah Nabi. Contoh ya, kalau orang politik lah, orang politik, katakanlah kita bermain demokrasi, dia bukan sunnah, dia ni pemilihan yang dipilih oleh ulama saja. Kalau ia mendapat kebaikan kepada kita, baiklah ia. Kalau dia mendatang kerosakan kepada kita, rosaklah kita. Maka sebab tu kita jangan tomok. Hak tu tidak konform. Menegakkan Islam dengan bukan cara sunnah Nabi ni tidak konform. Hak konformnya, banyakkan menjalankan amal takwa, banyakkan amal soleh, banyakkan ibadat, banyakkan mengaji majlis ilmu, banyakkan qiyamul lail, banyakkan bertaubat, banyakkan makanan yang halal. Hak ni konform, tak payah bertafwid. Tapi kalau benda selain pada sunnah Nabi, jangan tamak. Pasal bimbang-bimbang takut ianya salah, maka letak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni tak benda jelas, bukan sunnah Nabi pun wajib. Itu dia. Macam kata contoh, orang kafir masuk masjid kan, dia tidak ada apa-apa kebaikan, tetapi terpaksa. Mungkin dia nak baiki lampu, dia nak buat engineer ke, ataupun dia ada urusan penting ke. Ya Tuhanku, kalau ini aku nak repair dia, nak bumbung, dia saja engineer yang boleh buat. Andai kata ianya baik untuk umat Islam, untuk kampung ni, maka baiklah kami. Andai kata ia tidak baik, ampunkanlah dosa kami. Tak masuk masjid, Nabi buat. Nak suruh jadi comel juga. Nak suruh jadi comel juga. Benda yang tidak ada jelas, benda yang tidak jelas tu tadi. Contoh yang terakhir, ya Tuhanku, orang hit masuk masjid ni aku tahu haram, tapi kalau tak masuk ke aku elak undi. Ya Tuhanku, aku serah padamu untuk mendapat kebajikan. Agak betul tak? Salah lah, sebab confirm benda tu salah. Benda tu confirm salah. Maka jangan tamak kepada benda yang haram. Apatah lagi benda yang harus pun tak boleh tamak, apatah lagi benda confirm haram. Kita pergi gantung kepada Allah, kita pergi benarkan dan menyerahkan kepada Allah benda yang jelas haram. Sedangkan benda yang samar pun kita tak boleh serah begitu, apatah lagi benda yang jelas haram. Jangan main-main ya. Kalau benda tidak jelas, kalau ianya boleh membawa kebaikan, maka dia menjadi harus. Kalau dia membawa kecelakaan, dia menjadi haram. Begitu hukumnya. Tidak boleh kata benda ni mudah-mudahan baik, suicide bomb. Ya Tuhanku, mudah-mudahan engkau beri pahala syahid. Nak syahid apa? Bunuh diri.
Jaga. Pastikan benda ini ada dalil, barulah kita boleh mempas. Kalau benda tidak jelas, maka kita kena istisna. Maknanya berkecuali. Dia ni mengumpat kuat, dia ni mencaci maki kuat, jadi kita berkecuali. Macam tu contoh. Jangan imbau pasal dua-duanya salah di segi pemilihan kita. Jadi kita bergantung kepada Allah. Ya Tuhanku, apa boleh buat? Kalau aku pergi semayang pun duk maki hamun, aku tak pergi kan, tak semayang Jumaat, maka aku pergi semayang kat KLIA. Macam tu lah contoh dia. Sebab salah kita, sebab salah, tak ada nak buat. Maka kita pun istisna. Jari jauh sikit, ya Tuhan aku, ampunkan dosa. Dan jika engkau kehendaki dengan ketiadaan kau istisna, tak kira pakar confirm baik, maka dinamakan tamak yang dicela. Benda yang tidak jelas tadi, kita pergi letak sebagai benda baik, confirm baik, tak ada cara lain dah, maka dicela dan ditegah daripadanya. Sebab apa? Tidak jelas hukumnya. Maka lah tempat tafriq itu tiba-tiba tiap-tiap yang dikehendaki padanya takut ada khatirnya. Tempat kita nak bergantung tadi ada samar-samar, sama-sama baik ataupun jahatnya, yakni kebinasaannya. Dan iaitu bahawa jangan kau yakinkan kebaikan padanya. Kalau kita bahasanya kita samar, ini baik ke tidak, ke baik ke tidak, jangan cuba. Jangan cuba. Dalil-dalil hadis pun tak ada, dalil ulama pun tak ada. Jangan mencuba benda yang itu. Sebab apa? Kita ambil jalan, kita play safe. Misal kata kita tengok air cetek, kalau terjun kemungkinan dah dalam, kalau tak terjun pun tak ada apa-apa. Pilih jangan terjun. Masa saya kata 3, ialah 15 tahun punya umur, 14 setengah tu kan, saya lalu satu jambatan. Saudara, air sungai dia jernih, dia nampak macam cetek tapi dalam. Jadi kawan saya kata apa? Air ni cetek ke dalam? Saya kata cetek, rupa dalam. Dalam air tu, dekat 10 kaki lebih air tu dalam. Besoknya jumpa air cetek pula. Memang cetek betul. Yang dia tak mau dah dalam. Ni cetek, orang mari kata memang dalam, ni cetek kata dia. Saya kata, apa yang nak apa? Mula terjun. Saya kata boleh. Apa dulu boleh terjun? Air sekaki setengah, terjun pada dulu. Saya kata, saya boleh terjun? Jom aku. Kalau awak terjun, saya beli awak basikal. Basikal? Maksud saya tak ada basikal. Ayah nak beli, ayah miskin. Kalau awak berani terjun, saya beli basikal. Saya dengar basikal, buka baju lah. Wahai, budak tu, iya. Piu, terjun tu. Jatuh. Saudara, terjun, dive, kita terjun kepala, kita okey naik. Dia tak jatuh ke bawah. Saudara jangan buat pasal tekok. Saya boleh. Terjun. Naik atap. Jom kita pergi beli basikal. Beli makan Cik Yes, RM120. Dapat sebiji basikal. Yakinnya pasal. Tetapi kenapa dia tak percaya? Sebab tidak munasabah. Macam mana terjun perlu tak jatuh bawah? Sebab saudara, bila kita terjun, kita floating di udara macam ni, bila kita turun ke bawah sikit, dia naik semula. Sebab badan kita ditaluk oleh air. Tapi kalau sudah tak pandai terjun begini je, memang makan tanah lah. Macam tu. Nak cerita bermakna kisah cerita, ada satu orang jenis tak erti terjun. Maka kita ambil kesempatan, dapat basikal. Dia ni cikgu saudara. Dia cikgu matematik saya. Dia pagi-pagi dia ajak dia makan roti tanah telur lah. Macam-macam dia ni. Jadi pagi-pagi dia bawa pergi kedai, dia makan. Hari sekali bawa jalan. Saya kata nak beli basikal. Dia diam je. Jadi dia mungkin nak beli dah, boleh jadi. Dia kata saya boleh terjun. Jom kalau mau boleh terjun, tak boleh basikal. Jom betul. Kau bagi terjun. Ini berlaku di Wakaf Cik Yes. Yang cerita dengan orang Ini seringan-seringan yang sebab saya nak tidur, nak tidur, berlaku cerita terjun. Jadi ini cerita tafriq tadi. Tempat bergantung tadi mesti kita benda yang kita tidak jelas. Tetapi kita kena buat benda tu. Maka kita serahkan ia kepada Allah. Tapi kalau benda jelas, haram, jelas wajib, tidak boleh tafriq. Tak boleh. Sebab tu barang confirm. Sudah semayang, mudah-mudahan semaya saya ni wajib sungguh kau. Tak boleh. Dia bertukar menjadi ragu pula. Ragu, dosa pula. Sebab tu jaga. Ini tafriq berhal. Maka itu tafriq.
Maka Allah tafwid itu tiba-tiba tiap-tiap dia kehendaki yang takut khawatir kebinasaan, maka jangan kamu yakin kebaikannya, jangan lagi mencuba. Kalau kita berasa ia boleh membawa kebaikan itu samar-samar, jangan cuba terus. Itu di antara tempat dia tadi. Dan ada pun makna tafwid, ni dia punya meaning dia. Ada pun makna tafwid, maka berkata setengah guru-guru kami, guru-guru tasawuf lah, guru-guru fiqh dia bukan reti benda ni, iaitu meninggalkan ikhtiar kamu barang yang ada padanya makhluk, yakni ketakutan kepada Tuhan yang memilih ia yang mentadbirkan bagi segala alam dengan memberi maslahah kepada segala makhluk. Ini makna tafwid. Tafwid di sini mengikut setengah guru kami, kata dia, meninggalkan ikhtiar kamu barang yang ada padanya makhluk. Mana jangan kamu hari-hari bergantung kepada orang lain. Misal kata kita nak buat benda ni, tapi gantung kepada orang lain dari segi kehidupan kita mungkin, dari segi keselamatan kita mungkin. Kita jalan dua orang lautan tak. Kalau dia tak apa, maka dia makan dua-dua, tak apa. Macam ni kata dia, ini bukan tafwid. Tafwid dari segi menyerah ni bermakna kita tidak bergantung kepada orang lain. Ini kata setengah guru lah, mana dekat-dekat dengan tawakal. Kata di setengah guru kami, kata dia, kepada Tuhan yang memilih lagi yang mentadbirkan bagi segala alam. Kena serah ke Tuhan betul keputusan dia, jangan gantung kepada orang lain. Kita pergi jumpa orang, Assalamualaikum, saya nak tanyalah, suami saya ni memang nampak baik, bagi awak baik ke? Jangan bergantung keputusan pada orang lain terhadap benda yang kita samar-samar, tidak dibenarkan. Sebab bimbang di sana ada bias. Kebetulan hak kita tanya tu, hak dia tak suka juga. Siap. Dia beri markah merah saja, paling maksimal pun 42 dia bagi. Sebab dia tak suka. Maka sebab tu gantungkan kepada perasaan hati dan serah kepada Allah. Kata setengah guru. Dan kata Syekh Abi Muhammad Syajari, dan iaitu meninggal akan ikhtiar engkau kepada pekerjaan yang ada padanya mukhatarah. Tafwid tadi bermakna kita tinggal perkara yang agak samar-samar hukumnya. Mana benda ni tak confirm halal ke haram, ataupun tak confirm baik ke tidak. Sebab ulama pun tak buat, Nabi pun tak buat, sahabat-sahabat Nabi pun tak buat. Maka macam mana boleh jadi sunnah pula ni? Maka kita tinggalkan benda tu. Itu nama tafwid. Atas Tuhan, mukhatarah atas Tuhan yang mukhtar. Maknanya tinggalkan benda tu yang mukhatarah tadi, biar Tuhan yang memberi pilihan kepada kita, supaya ia ikhtiarkan bagi kamu barang yang terlebih ia kebajikan bagimu. Itu di antara setengah guru. Dia mengatakan barang-barang yang mukhatarah, yang kita mari yes no, yes no, yes no, ya kau baik atau tidak baik, maka benda ni kita serah kepada Allah. Ini kalau benda yang confused. Tapi kalau benda yang jelas macam ni, tak boleh saudara. Saya menyerahkan kepada Allah lah. Saya mengaji, mudah-mudahan betul lah. Ngaji apa? Ngaji Quran. Berat lah tu. Benda jelas, confirm wajib, confirm betul, suruh apanya, itu kena tawakal. Bergantung pada Allah 100%, tak boleh lagi dah confuse. Ini kata dia. Dan kata Syekh Abu Umar rahimahullah ta'ala, Abu Amr rahimahullah ta'ala, iaitu meninggalkan tamak. Dan tamak itu iaitu berkehendak akan sesuatu yang ada di dalamnya mukhatarah dengan hukum. Benda yang kita buat ini kemungkinan haram, maka kena tinggal. Itu dikatakan tafwid. Misal kata ini betul kan ni? Jenis hurah ke koksi umur. Wah, ketapu, ini betul kan ni? Maka kena tinggal. Maka tu nama tafwid. Hak ni lebih jelas lagi kan? Lebih kemas lagi. Kata Syekh Abu Amru rahimahullah ta'ala, iaitu meninggalkan tamak. Tamak bermakna berkehendak ia akan sesuatu yang ada dalamnya mukhatarah dengan hukum. Hak ni dah tentu dah membawa kepada benda haram, membawa kepada kerosakan, membawa kepada kehancuran. Boleh kita bergantung kepada Allah. Tu salahlah kita menyerah diri kepada Allah yang di dalamnya mukhatarah, mana ada satu kemungkinan boleh membawa kepada kerosakan. Maka iaitu beberapa ibarat bagi masyayikh dan yang kami kata akan dia bahasa makna tafwid. Dia mari bermacam-macam, tetapi kesimpulannya nak beritahu kepada kita makna tafwid yang sebenar. Berkehendak seorang itu bahawa dipelihara akan dia oleh Allah akan kebaikan pada barang yang tiada sentosa, supaya kita boleh menyerah diri kepada Allah yang kita tidak akan binasa dan kebinasaannya. Dan lawannya itu tamak. Andai kata benda tadi kita ginuk juga, maka tu bukan nama tafwid, tamunya tamak. Benda ni tak jelas haram halal, kita gecok wajib pula. Itu nama tamak. Sebab apa? Kita ada personal interest.
Padahalnya benda itu sepatutnya haram. Duk puja Kristian, duk puja Yahudi itu sepatutnya haram. Tapi kita letak benda tu untuk mencapai cita-cita kita. Maknanya tomok. Lepas tu kita buat undang-undang pula. Yahudi ni boleh sebab Yahudi baik pun ada. Saudara, ada seorang dia suka, dia minat dengan Syiah. Dia terlanjur minat dengan Syiah. Dia punya dia revolusi dia punya pahamnya dia minat. Akhir sekali dia bilang apa? Syiah pun kadang-kadang ada juga orang dekat-dekat dengan Ahlussunnah. Dia tak pergi nak suruh boleh tercapai cita-cita dia tu. Yalah, Syiah pun ada juga hak baik. Sebab dia nak juga. Namanya tomok. Sepatutnya bila dia sudah lari daripada Al-Qidah sama jemaah, kita kena tinggal. Jangan lagi ada istisna. Kena tinggal secara total. Dan tomok pada jumlahnya berlaku ia atas dua wajah. Tak boleh berhenti kita lagi. Wallahu a'lam. Sekian apa maaf, boleh tuan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Qahhar ya Jabbar ya Alim ya Rahim, iftah alaina wa ala zurriyatina futuhal arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi boleh saya tafwid Jangan menyerah diri